Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك واشف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Kita syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di Zulhijjah, iaitu bulan haji, bulan haji bermula daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Itu besar tu lah, besar. Itu Yaumul Arafah. Kemuncaknya Al-Hajj wal Arafah. Haji ni ialah Arafah. Jadi hari ni Khamis, besok wukuf di Arafah. Raja Saudi meletakkan besok hari Jumaat wukuf di Arafah. Jadi mana-mana yang berwukuf pada hari Jumaat itu namanya Haji Akbar, haji besar. Haji besar. Kelebihan yang besar lah. Dia jarang berlaku, mungkin 10-20 tahun mungkin baru berlaku haji wukuf pada hari Jumaat. Jadi khutbah haji dengan khutbah Jumaat dia ada, dia akan berkesinambungan. Itu kelebihan dia. Jadi bagi orang yang tak mampu untuk pergi haji, mungkin namanya tak naik, mungkin tak daftar lagi. Sebenarnya kena daftar dah. Walaupun kita banyak duit, tapi kalau belum daftar, kita tak ada pergi haji. Kena daftar 1,300 dulu, daftar untuk haji. Bila naik nama 2,080 ke, ataupun 3,030 pun naik nama, tak apa. Mana adalah kesungguhan kita untuk menunaikan haji. Kalau tanya, mau nak pergi haji? Nak? Daftar dah, tak lagi. Tetap sungguh. Tak sungguh, kalau tak sungguh tak dapat. Manjada, wajada, siapa sungguh dia akan dapat. Jadi bagi mereka yang tidak dapat menunaikan haji, maka pada hari Arafah dia disunatkan berpuasa. Berpuasa. Cumanya kita jadi confused lah, nak puasa esok ke hari Jumaat ataupun nak puasa hari Sabtu. Kita puasa ikut di mana kita berada lah. Kalau di Malaysia hari Sabtu lah kita berpuasa. Doa Arafah pun sama juga. Kita berdoa hari Sabtu. Dan esok pun kita boleh berdoa meraihkan wukuf di Mekah, di Arafah. Mekah. Sebab beza kita dengan dia ialah 5 jam. 5 jam sahaja beza. Maknanya kalau sana pukul 1, sini pukul 6. Tak? 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 lah. Jadi kalau dia Zuhur sana pukul 1, kita pukul 6. Kita lepas asar di sini. Itu waktu yang lebih kurangnya begitulah. Jadi bila dia meletakkan hari Jumaat tu Arafah, wukuf, maka 5 jam sebelum kita adalah asar, sebelum lepas asar. Jadi seolah-olah kita pun hari Jumaat juga. Jadi untuk mengelakkan rasa wah-wah, maka esok pun berdoa, lusa pun berdoa. Esok pun puasa, lusa pun puasa. Puasa boleh mula dah hari ni, hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau tak naknya, tak puasa langsung. Jumaat boleh tak? Apa Sabtu boleh tak? Dia tak puasa hari Jumaat, dia kata apa? Tak boleh puasa hari Jumaat. Sebab kita tak bersyarat hari Sabtu. Okey lah. Dia pun sampai hari malam tu, esok Sabtu. Kita tak boleh puasa hari Sabtu. Sebab Arab Saudi dah raya. Haram. Cerdik. Dia buat tu dia cerdik. Ala kulli hal dia pun tak puasa. Jadi nak puasa. Baik, kita sebelum tengok kitab Arba'in, peristiwa akhir zaman, kita tengok apa ni kelebihan mereka yang beramal pada
Zulhijjah. Zulhijjah. Ambil baik-baik ni. Ma min ayyam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salih biha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min zalika bi syai'. Baik, apa maksud dia? Tiada sebarang hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla berbanding dengan hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan diri dan hartanya dan tidak balik semula daripadanya dengan sesuatu pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksudnya beramal pada 10 terawal di bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Lebih afdal. Mana kita nak jihad fi sabilillah, payah dah nak pergi perang. Nak pergi perang mana? Syria. Syria, Palestin, semangat kita. Tapi orang panggil tahajud, qiyam pukul 3 pagi. Tak terkejut langsung. Buat masa. Tunggu. Tak pernah. Kalau zaman Sayyidina Umar dulu, tak bersugi, tak sembahyang sunat malam pun dia halau, mana gimana? Perang. Sugi tak? Tak. Boleh. Remove group. Dia keluar daripada grup perang, tahu. Ini nak gimana? Syria, Palestin, jihad fi sabilillah. Mai bola pakai seluar pendek, bengong. Tak payah buat masa je. Allah tak redha dulu lagi. Memanglah kamu nak jihad lah kan. Jihad bagus lah. Tapi buat benda haram tak jadi. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, orang ceramah. Pukul 12 malam. Ya, orang ceramah ni dia bagus dia. Awal-awal ni dia bagi ustaz-ustaz kecil dulu. Kecil, tak apa-apa glamour. Tapi kalau pukul 12 tu, hak bobo saat time masih berdosa. Bagi hak tu. Tu kita tunggu nak dengar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Pukul 2 baru habis. Balik. Esok subuh pukul 8. Ya, kalau takbir tu mendatang apa? Kena pula hari Jumaat. Carilah negeri mana yang cuti hari Jumaat. Kena pula hari Jumaat datang sembahyang subuh, sembahyang qadha. Lepas tu sebelum hari Jumaat, kilik ayam, dia belaga ayam. Malah tak ada takbir. Mana nilai takbir tu? Sebab kita buat itu dengan perasaan dan hanya dengan semangat sahaja, bukan dengan hati. Kalau kita buat dengan hati, kita tak akan berlaku demikian. Takbir, ya, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak takbir. Bila ada satu kemenangan dia akan bertakbir. Itu sunnah Nabi. Tapi dia sembahyang subuh berjemaah esok. Hak takbir tu sembahyang subuh berjemaah dan jauh lah nak kilik ayam. Ni kilik ayam lagi hari Jumaat. Orang azan Jumaat nak belaga ayam, boleh tangkap kena. Itu yang kena apa, boleh pergi tangkap dia tak lari tu. Bulan puasa pula tu belaga ayam, tak lari pula. Orang semua lari terbang masuk dalam apa ni sungai. Yang biasa buat tepi sungai lah, ayam tu pah mata, tapi dia seorang tak lari. Selek dia. Boleh lah. Tak lari je. Tengok kaki lah dia tu. Nak kat otak masih berdosa. Rupanya kaki dia tak ada. Kaki dia kudu. Itu sebab dia tak lari. Sebab dia kata tengok kaki lah. Memanglah boleh kata mata korang hajar nak kena belantai ni. Tak tengok kaki. Memang tengoklah kaki dia tak ada. Dua tak ada kaki. Kaki dia kudu. Tapi laga ayam lagi. Tak laga tambah. Kamu tengok lah dia kata. Kamu menak sombong. Sebab kaki kudu tu sebab dulu lagi ke polis kan. Lagi ke polis jatuh lah. Waktu tepi sungai. Kan betul lah kecil manis pula. Kerak dua-dua. Selesai. Tapi minat tu pergi lagi. Ya Allah Akbar. Kasihan kat dia tu nak jihad fisabilillah. Cuba lu bangkit malam. Pukul 3 pagi.
Buat lu 11 rakaat tengah malam. Buat yang tu konsisten 44 hari, lepas tu baru minta jihad fisabilillah. Kalau yang tu tak selesai, tak payah minta buat masa pergi sana mati pada pasir, saya saja ya. Sebab matinya nak bukan berjihad, nak menunjuk kepada orang aku ni jihad sokong. Jihad walha sebenarnya nak menunjuk-nunjuk, tak ada pasal-pasal. Sebab tu benda tu perkara hati yang nak menunjuk. Jadi amal yang kita buat bulan Zulhijjah ini, selain daripada puasa, semua amal kebajikan yang soleh, yang baik itu kita lipat kali gandakan. Sedekahnya, sembahyang malamnya, tolong orangnya, semua sekali kita lipat kali gandakan kerana kelebihan dia menyamai bahkan melebihi daripada jihad fisabilillah. Okey. Satu lagi, ini galakkan untuk kita sama-sama berpuasa pada hari Arafah ataupun tidak. Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah bizalika al-yawm an-nar min wajhihi 70 kharifah. Sesiapa yang berpuasa walaupun sehari di jalan Allah, termasuk Zulhijjah ni, ba'adallahu bizalikal yawm, Allah menjauhkan kerana hari yang dia puasa itu an-nara, akan api neraka, min wajhihi, daripada wajahnya, 70 kharifah. 70 kharifah selama 70 tahun. 70 tahun. Jarak dijauhkan 70 tahun daripada api neraka. 70 tahun. Bukan 70 malam, 70 tahun. Jarak dia nak sapa kat kita jauh. Itu baru sehari. Shoma yauman. Sehari je. Fi sabilillah, di jalan Allah. Termasuk puasa Muharram. Dekatlah Muharram kita ni. Lepas Zulhijjah, Muharram dah. Sunat lagi situ. 1 hingga 10 hari. Tapi kita ambil hari Tasu'a wa Ashura. Hari ke-9 dan hari ke-10. Adapun bulan Zulhijjah ni kita ambil hari Tarwiyah, hari ke-8 dan hari ke-9. Itu amalan bulanan. Jangan lupa Siapa yang berpuasa sehari sahaja, sehari, Allah jauhkan 70. Kalau 2 hari 140. 3 hari darat sendiri. Sunat dia 9 hari. Iaitu umumnya fi sabilillah, maka masuk Zulhijjah, masuk Muharram, masuk 6 hari bulan Syawal, masuk hari Isnin Khamis. Itu fi sabilillah dah tu. Jadi siapa yang buat yang berkenaan, maka ingatlah hadis ini, Allah jauhkan dia selama 70 hari, 70 kharifah, 70 tahun, 70 tahun daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin a'zam 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-'amal fihin min hadhihi al-ayyam 'ashar fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Takbir, tahlil wat-tahmid. Tiada adalah min ayyamul a'zam, tidak adalah hari yang berbesar di Allah Subhanahu wa taala dan yang terlebih dicintai oleh Allah akan amal soleh seorang hamba-Nya berbanding pada hari-hari 10 ini, iaitu hari Zulhijjah 1 hingga 10. Perbanyakkan oleh tahlil, takbir dan juga tahmid. Tahlil, tahmid, ikutlah apa-apa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada sepanjang bulan Zulhijjah 1 hingga ke 10. Kemudian disambung pula 11 tasyrik, 12 tasyrik, 13 pula tasyrik. Sebab itu takbir kita, takbir hari raya haji adalah takbir yang muqayyad biwaqtin. Ia terikat dengan waktu. Maksudnya selepas daripada hari raya takbir lagi. Kemudian lepas hari raya tu kita pun nak pergi sembelih. Lepas nak pergi sembelih tu kita nak buat sembahyang duha. Sembahyang duha kita buat 4 rakaat, takbir lagi. Takbir raya. Lepas tu sembahyang sunat selepas zuhur, takbir lagi. Sembahyang zuhur, takbir lagi. Ba'diyah zuhur, takbir lagi. Qabla asri, takbir lagi. Asar, takbir lagi. Sebelum maghrib, takbir lagi.
maghrib takbir lagi, selepas maghrib takbir sampailah asar hari ke-13 Zulhijjah. Disunahkan dan disunatkan untuk kita bertakbir. Adapun yang lain tadi pada 9 hari yang pertama, tahlil, tahmid, takdis, apa benda, kita buat tahlil dan sebagainya. Mana bulan ni kalau siapa buat bagi makan orang, jamu orang makan, pahala besar bulan ni. Pahala besar. Tengok kat surah ada kuliah ada makan. Wah, aku nak bagi ada duit. Berapa ringgit? RM1. Tak apalah dah, itu yang mampu. Hari biasa 50 sen. Jadi masuk Zulhijjah RM1. Berapa? RM1. RM10 boleh 2 buku nasi. Tak boleh 2 buku. Nasi ayam pun RM1.50. Ayam mahal. Ayam KFC harga sama tapi kecil. Macam ni. Love Korean. Cik. Plate. Snack plate. Cik, nak dah bagaimana cik? Dada, paha, sayap. Sayap. Sayap betul-betul sayap. Dulu kan sebelum sayap tu ada isi kan? Tak ada. Pakai timbang sekarang ni. Aku kan hancur betul. Betul-betul timbang. Cik. Minyak 5 kilo RM42. 3 kilo RM21.59. Beli guna syarikat orang tengah ke minta tolong hantar, yang 2 kilo murni RM10.25. Itu harga pengedar, bukan harga jual. Harga pengedar. Harga jual ke ya, saya dapat tu 1 botol. Dia jumpa kedai kawan, dah makan, minyak ada minyak? Tak ada, minyak botol juga ada. Berapa? 2 kilo sebotol. Okey lah, ada 1 tak lebih. Tak, kedai nak tutup dah, sekilo. Sebotol 2 kilo. Berapa ringgit ni? Dia pun tengok lebih dia RM10.25. 2 kilo. Mana muka harga kan? Murni. Tapi sebelum tu saya beli speed mat 3 kilo. Itu pun dah habis orang beli dah. Cap pisau. Klong, Cina lah, tak kisah lah nak macam mana tak. Beli buat spare. Hot paket memang confirm tak ada. Kecuali ada kaki itu, seorang 2 kilo ke 3 kilo. Tak ada nak beli. Yang tu berapa ringgit? RM1.50 ke? RM2.50. Yalah memang yang recycle. Tapi yang untung tuan-tuan tu memang nak jimatkan sebab tak guna minyak banyak. Beli minyak natural matahari. Itu mahal. Tapi dia tak naikkan harga itu. Sebab orang tak tekan yang tu. Orang tak tekan murah. Yang tu dia stabil, naik sikit-sikit ya. Yang tu boleh pakai 1000 kali kot. Dia tak hitam. Goreng dia kayak kuning je. Masa stay kuning tengah tapis, buang dia punya kerok jadi kuning. Sebab dia mahal kan. Kalau nak elok lagi lah, minyak zaitun. Tu sikit lah untuk suami isteri lah. Jangan buat goreng pisang pakai tu. Kau pakailah apa ni, air fryer. Bukan hair dryer air fryer. Hair dryer pun boleh nak kering lah. Kering. Tapi bila goreng kopok rekor, tak lagi. Dengan air fryer dia kecut. Makan kerah. Tak ada nak minyak juga dah. Mana kita tak lari banyak. Duduk kampung boleh lagi lah. Potong buat minyak masak, minyak tanah. Minyak tanah pula dah. Yang minyak kelapa tu masak sendiri. Ni bandar buat apa beli. Sangat macam mana ni. Aduh. Bukan tu saja, semua benda. Boleh. Saya buat kemah. Bulan puasa boleh 250. Satu kemah. Yang ni 350. 100 yang naik. Senyap-senyap dia naik. Semua pakai dia naik. Kata dia tak tahu lah. KPN HEP ke mana. Ayahnya turun sikit RM9, RM40 turun daripada sebelah itu hari. Itu hari dia bukan harga seling, harga main-main sendiri ya. Jadi dalam hadis ini berbanyakkan takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Buatlah tahlil sebelum daripada hari raya tu, panggillah jiran-jiran
10 20 buat jamal ringan-ringan ke apa, doa-doa selamat ke, buatlah perbanyakkan bulan ni. Termasuk surah kita jugalah. Surah kita juga boleh buat. Saya pada kuliah ni, buatlah cari tahlil ke apa benda kita buatlah. Buatlah makan duit-duit yang tuan-tuan masuk dalam tong tu, bukan kita perhabis, kita guna dengan sebaik-baik, dengan semolek-molek. Jangan kita rasa bangga dengan duit yang banyak. Saya banyak dah. Dulu tak hidup yang kutipan bulanan di HQ. Sekarang kita hidupkan setiap bulan, gaji je 3 hari kita buka, pergi collect. Ada 1,800, ada 2,000. Itulah kita guna, pusing, bagi makan, balik. Masuk, keluar balik, masuk, keluar balik. Itu je. Sebab kita nak benda tu berjalan. Kalau boleh, bulan ni kita perbanyakkan, biarlah. Kita ambil waktu pressure rehat je. Bukan yang curi waktu kerja, saya pun tahu dosa. Saya aku tak tahu kau dosa. Ni nak ustaz tak boleh ustaz. Mengajar waktu pukul 12.30 tak boleh. Curi setengah jam. Sejam curi. Kau pergi makan kat luar, merompak. Tak apa. Aku buat kat sini, kau mari je. Oh tak boleh. Pukul 1 pun saya boleh pergi. Okey lah. Kau memang orang cucu amanah. Mudah-mudahan syurga Firdaus untuk kau. Ya aku ni syurga ikutlah. Syurga mana-mana na'im kau. Ma'wah kau tak kisah. Kau ambil lah Firdaus. Sebab kau jujur kan. Ada. Saya pergi bukan sini lah. Di luar. Ustaz, boleh ke Ustaz kita mula 12.30? Kenapa? Waktu kerja. Waduh, hebat kata. Lah kau memang kau tak guru pondok lah. 12.30 kita minta dan ketua jabatan. Yang kau keluar balik pukul 3 tu, kau minta lah. Yang tu duk makan susah Ustaz. Pula kau nak kira sangat satu persatu. Aku boleh kira satu persatu. 12.30 pun tak lah. 12.30 orang datang. Kadang 12.45, kadang macam tu lah, lebih kurang. Tapi yang tu dia ambil kira pula. Yang lain tak ambil kira. Baik. Jadi bulan ni tinggal lagi puasa lah. Esok dan juga lusa. Kalau esok hari Tarwiyah, iaitu hari Nabi SAW bergerak pergi ke Mina. 8 hari bulan Nabi berada di Mina. 9 hari bulan berada di Arafah. 10 hari bulan barulah berada di Mina balik. Malam tu dia pergi ke Muzdalifah, kutip anak batu dulu. Lepas tu dia mari mabit di Mina semula. Ini 3 segi lah. Daripada Mekah pergi ke Mina, daripada Mina naik sikit pergi ke Arafah, Arafah pergi Muzdalifah balik semula ke Mina. Dari Mina pergi ke Mekah. Nanti kita ada ulang alik dia. Kaedah dia. Jadi pada masa 2 hari ini, iaitu besok dan juga lusa, ambillah keluar. Kalau tak boleh juga besok Tarwiyah, ambillah lusa pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu paling kalau seronoklah puasa, sebab tak kerja Lepas sahur pagi sembahyang subuh, tidur. Lepas tu bangun zuhur, tidur. Bangun pula asar, tidur. Bangun dekat-dekat maghrib, berubah lah tidur, gila lah tidur banyak sangat. Maknanya kalau hari Sabtu puasa tu tak ada lapar lah. Kalau hari kerja ni rasa lapar, kadang kawan duduk ke sana. Lepas tu buat lalu buat durian pula. Musaking lah, buat duri hitam macam-macam buat depan kita. Durian ganja. Jeng kita tak boleh tengok durian. Jadi hari Sabtu tu tak ada lah. Jangan pula hari Sabtu Allah Ustaz on the way. Ustaz kau on the way kau kamu. Cuma nak suruh bagi kelebihan dia orang yang berpuasa dalam saya ingat ada satu lagi hadis berkaitan dengan puasa puasa Arafah 2 tahun pengampunan. 2 tahun pengampunan. Saya sudah baca hadis itu. Siapa ingat? Matan hadis, makna hadis tahu dah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampunkan dosanya 2 tahun. Sanatain. Nak cari dalil dia. Itu pernah baca. Ada? Ni. Sahibus Samah. Makna ada. Minggu apa ni? Ada? Matan. Siapa yang berpuasa tu makna dia.
sanatain. Saya belum baca sanatain dalam kitab mana tu. Siapa yang berpuasa sehari, iaitu pada hari Arafah, diampunkan dosanya 2 tahun. Sanatain. Ada ke? Ada hadis tu? Ha? Ha, ada kan? Ha, rasa-rasa bahasa baca tu ada dia dah faktor umur lah. Daripada Qatadah ni Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. 2 tahun. Ahlul ilmi siyamu yaumi Arafah illa bi Arafah. Maksudnya puasa hari Arafah, saya berharap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan juga dosa tahun sesudah. 2 tahun diampunkan dosa. Hadis sahih rawah Tirmizi. 2 tahun. Mana puasa sehari dapat dosa 2 tahun. Tak dosa kita banyak tahun dah. Jadi ni mana-mana tak sempat nak ni lah. Dalam hadis yang lain kata dia daripada Qatadah, saumu Arafah bi saumi sanatain wa saumu Asyura bi saumi sanah. Asyura pula hari ke-10 Muharram nanti. Mana dia disebut dah Pak akan datang. Sebab tu kata orang yang duduk dalam majlis ilmu di masjid di surau ni orang yang cerdik, orang yang bijak, sebab dia memikir ke depan. Bagi orang yang tengok buletin utama pukul 8 ni tak bercerdik. Sebab peristiwa baru berlaku, dibalik telah berlaku. Kepala ayat, kepala A memusnahkan. Bila berlaku? Pukul 12 tengah hari semalam jatuh dia. Mana-mana dah berlaku, nifas. Dah lepas dah. Kemalangan guni berlaku di antara 2 buah basikal bertembur, rajak sama rajak. Menyebabkan kematian ayahnya kerana lemah jantung. Budak tu tak mati, ayah dia mati. Baru masuk metro. Kalau tidak setakat belanggar mati tu biasa je. Tapi ayah dia mati terkejut. Mati ayah dia. Anak dia hidup. Jadi hak tu benda hak lepas dah. Tapi yang ni hak akan datang. Mana peristiwa hak akan datang, hak akan berlaku. Dia gitu. Advance dia. Jadi sama-sama kita pakat berpuasa pada hari tarwiyah dan juga hari Arafah. Tak mampu tarwiyah iaitu besok, Arafah kita buat. Yang kita buat. Kalau tak buat tak ada apa pun, tak ada dosa pun, tapi tak ikut sunnah Nabi ya. Pakat-pakat kita buat yang baik. Baik. Habislah untuk sebagai muqaddimah Zulhijjah. Kita buku surat apa ni? Hadis yang ni kitab baru ni, tak jumpa hadis. Hadis ke-9. Islam kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Apa kata dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata ia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bermula berkembang dalam keadaan asing dan ia kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dia ada 2 alam. Satu, alam pertama Islam. Alam pertama Islam, orang tak kenal Islam. Nak beramal dengan Islam takut. Sebab tu sembahyang zuhur kita perlahan bacaan, asar pun perlahan bacaan, supaya tidak didengar oleh kafir Quraisy, musyrik. Bila dengar kita kuat, dia akan khianat. Dia masa tu dia tak perang pun, dia khianat. Tengok kita sembahyang, dia jentik batu. Tak senang kita. Itu budak-budak bidah. Terbih. Sehingga Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam dicampurkan dengan perut unta yang busuk di tengah-tengah Nabi sembahyang, balik. Itu sembahyang senyap tau. Kenapa maghrib isyak subuh? Kerana maghrib isyak subuh ni orang ni dah tidur. Dia tidur awal. Kita boleh baca kuat. Dia dah masuk rumah dah. Selesai.
Sebab tu ketika itu Nabi SAW minta supaya kita berjemaah, hidup dalam kumpulan yang berjemaah. Sebab nak cerita sir, dia kalau kita program contoh motivasi, ramai-ramai kaunseling sebagainya, hasil dia ada, tapi hasil kelompok makan ramai-ramai kelompok. Tapi kalau 2-3 orang duk khumum, tok guru ataupun kaunselor ataupun motivator, kesan dia lain. Dan dia punya klien tu, dia akan boleh cerita hal sebenar apa dia. Kenapa awak ni gini? Saya sebenarnya tak datang ke pejabat bukan saya malas, tapi saya sebenarnya dia akan cerita sebenarnya saya ada 2 orang isteri. Jadi dua-dua saya kena hantar. Masa perjanjian dulu, janji kalau kahwin yang kedua pun saya kena hantar dia. Satu kerja kat MOM, satu kerja kat Cyberjaya mampu. Jadi saya kena hantar MOM dulu, lepas tu pergi kat mampu, jalan jam, lepas tu saya lewat. Mana punca dia lewat, bukan dia malas, tapi kerana dia ada 2 bini dia. Dan dari salah satu bini tu ada anak istimewa pula. Ini kisah benar, bukan direka oleh Mastika. Kita berlaku dah. Pasal apa dia ni lambat? Merah je semua. Saya tanya macam dia dah berberak sah. Macam patutnya ada istimewa, ada okey. Tapi ada kena kekal macam tu tak boleh. Prestasi kerja. Maksudnya dulunya dah ada undang-undang macam ni. Maksud bermula Islam tu dengan gharib. Pelik, keterasingan, orang pulang, orang tak ambil endah. Dan akhir zaman Islam juga dipulaukan. Ini sebab tu dia kata bermula dengan gharib, berakhir dengan gharib. Berbahagialah bagi ghuraba orang yang gharib tadi. Maknanya orang awal yang berpegang dengan Islam ditentang oleh kafir Quraisy. Berakhir zaman ni pula ni, dia beramal dengan Islam, dia diperlekehkan. Orang tak buat tahu. Warok apa. Itu pun sama juga. Jadi orang tak ada apa-apa kelebihan pada Islam itu sendiri. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebut berbahagialah bagi orang yang asing berkenaan, iaitu orang awal dahulu dengan orang akhir. Siapa yang berpegang dengan Islam di akhir zaman sama dengan orang yang awal masuk Islam, sama dengan Abu Bakar, sama dengan nisbah berpegang dia dengan Islam. Tapi nisbah iman tak boleh nak banding lah bagi para sahabat. Tapi nisbah pegang, kita pegang macam orang dulu pegang. Orang tengok semaya. Apa tunduk bang, benda baca mentera. Dia bukan tahu Fatihah. Kita sebut ini baca Fatihah. Orang kafir bukan tahu Fatihah, mentera itu. Baca mentera, kita baca mentera tu ya uzza ya lata ya uzza penyembahan dia. Ada bacaan mentera dia. Islam pun ada mentera juga kata ni. Tapi dia namakan Fatihah lah daripada Tuhan dia lah. Macam-macam. Maknanya dia terasing. Kita sekarang pun sama juga. Kenapa lah? Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah macam tu. Malu lah. Nampak tak? Sama. Jadi berbahagialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ghuraba, orang yang terasing dari keterasingan. Kita tengoklah dalam dia punya syarah pun lebih kurang macam tu. Begitu sebenarnya nasib umat Islam di akhir zaman, ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam. Dia mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Marah kalau bukan Islam. Marah, tapi dia tidak beramal dengan Islam. Nak tengok pekerti Islam pada dia pun susah. Nak tengok tengok dia pun pakai seluar pendek, kencing berdiri dekat RNR. Sebelah tu India, sebelah tu Cina, sebelah tu Melayu. Keluarga Malaysia semua kencing berdiri. Keluarga Malaysia tu segi apa? Keharmonian. Bukannya amal kecil berdiri sama berdiri. Aduh, kalau kita kata bahlul dia marah. Tapi bahlul ni seorang hebat sebenarnya. Bahlul seorang hebat tu pada taik dalam internet. Bahlul, siapa itu Bahlul? Nama seorang yang hebat, Bahlul. Cuma kita boleh sebut Bahlul, orang tolol ni kata tak. Bahlul siapa? Seorang wali Allah ke apa? Orang hebat tu. Ada kisah dia, kisah Bahlul. Tapi kita
memanglah keluarga Malaysia ada untuk menyatukan masyarakat. Bila sebut itu saya teringat korban akikah ni, korban akikah. Mazhab kita Syafi'i mengharamkan untuk dimakan oleh non. Mazhab kita diharamkan untuk makan oleh non muslim, kecuali dan hal kita buat jamuan, tiba-tiba dia datang. Kita buat jamuan umum, ayo korban. Tiba-tiba jiran kita non, dia pun datang, keduk-keduk dia senduk, boleh makan. Ketika itu jangan larang. Itu keharmonian dia. Jangan larang. Bagi yang dah faham, dia tak makan tau. Saya kawan dengan Cina orang raya di Kelantan. Dia pergi jalan rumah kita masuk sekolah dulu. Dia kata, daging korban ni. Ni, daging korban. Korban. Aku tak boleh makan. Ayah aku marah. Tak makan. Dia makan ayam lah. Dia faham dah. Mu jangan pergi orang Melayu, mu jangan makan kalau korban. Dia tak boleh makan haram, mu tahu haram. Kita tak boleh makan haram, dosa. Dia kafir tak kira dia dosa. Makan tu dosa. Tak makan, dia tak makan. Sebenarnya ikut mazhab kita Syafi'i yang muktamad, yang pada sahihnya, tak boleh diberikan. Tak boleh diberikan. Kalau dia datang makan macam tu, dimaafkan. Sebab bukan kita ajak. Kalau kita ajak tak boleh. Kalau kita ajak, kita kena sediakan daging yang bukan korban. Okey, satu faham itu. Korban pula ada dua. Korban wajib dan korban sunat. Betul Yang tak boleh, katanya pula, ni pecahan dalam mazhab kita. Yang tak boleh pula korban wajib. Itu korban yang dinazarkan. Itu saja tak boleh. Yang sunat diharuskan. Pandangan ni pandangan bukan Asy-Syafi'i, tapi Syafi'iyah dalam mazhab kita Syafi'i. Mari ulama kontemporeri Syekh Qaradawi, dia mengharuskan memberi, dan juga orang datang tak adalah ditambah satu lagi, maknanya kalau kita nak agihkan dan ada jiran kita yang non-muslim, kita boleh agihkan, tapi dengan niatnya supaya dia ada hidayah. Maksudnya kebaikan orang Islam itu diambil kira, lalu lama-lama dia nampak baiknya Islam, dia pun memeluk Islam. Itu harapan dia. Itu toleransi dalam beragama. Bukan kata-kata sewena-wena boleh. Tapi mazhab selain pada Asy-Syafi'i membenarkan, Maliki memakruhkan, Hanafi mengharuskan. Maknanya tidak makruh lah. Tapi mazhab kita Syafi'i tak boleh. Kalau katalah seorang yang berhormat datang agihkan daging sekilo-kilo, dalam barisan tu ada non-muslim, maka terima, bagi juga. Jangan kata muncak belum? Tak muncak lagi. Muncak dulu baru boleh. Dia pun muncak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dapat sekilo kan. Dia pusing sana pula. 5 buah masjid dapat 5 kilo. Kalau banyak masjid dia rajin, contoh kan. Kalau dah kita tahu macam tu, jangan bagilah. Tapi ini yang terdesak selit dan sebagainya. Sekiranya kita jemput dia, maka kita pegang kepada mazhab selain daripada Syafi'iyah. Itu je. Kalau kita kata, aku tak boleh lah, jiran sebelah aku sangat ni, aku kena jemput dia. Dia jemput, dia datang. Dan datang dia tak makan, dia makan. Tapi semolek-moleknya mazhab kita Syafi'i kata, carilah daging yang lain, dia top up kepada yang dia makan. Kalau kata dia datang seorang, mungkin dia 10 kilo ke, atau mai keluarga sekilo kita beli, kita masak asing. Kalau tak tergamuk masak asing, pandangan lain pula kata gabungkan sekali dengan niat supaya yang dia makan itu hanyalah yang beli. Gitu. Jadi begitu juga akikah dan juga korban. Maksudnya kalau berpegang kepada mazhab selain pada Asy-Syafi'i, maka dibenarkan ketika itu sahaja sebagai hubungan toleransi. Begitu juga kita, bila kita dalam satu bangunan kerja sama-sama, satu uniform, satu skim pula tu, tiba-tiba dia skop kita, bash kita, tiba-tiba, aku tak balik korban ni. Ya ke? Aku tak balik juga, tapi aku sembelih kambing. Aku nak ajak kau pun, kau kafir lagi. Jangan buat hal kita pun dah disebut, dia pun tak balik. Jom datanglah rumah aku korban ni. Kebetulan kau pun India, makan kambing, kau sembelih kambing. Benar-benar, aku suka lah kambing. Dalam pada tu, kita panggil, dia makan dan kita bercerita hukum. Boleh.
supaya jinakkan dia dengan Islam. Oh, tapi tak apalah gaduh. Oh, Islam ni banyak pandangan, ni bukan satu je ni. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i kita, dia tak benar lah. Kawan kita, best kita, dia tak benar lah. Makan, tapi ada orang kata boleh makan, sebab tu aku panggil kau makan. Tapi kalau kau nak makan selalu, kau masuk Islam lah. Contoh orang kena gitu lah. Kawan-kawan kita best, kita skop kita dan sebagainya. Itu hukum dia. Takut-takut kita nanti korban, kita pun wah-wah nak jemput jiran sebelah. Tapi dengan niat betul, kita nak dia tu lembut hati kepada Islam. Kita minta macam tu lah. Wallahualam, kita berhenti setakat tu. Habis satu hadis, sambung akan datang, iaitu selepas hari raya, bahaya kemewahan. Soal bahaya kemewahan. Jadi tahniah kepada yang dapat berkorban. Yang dapat berkorban, saya beritahu dah gunakan pandangan Ibn Abbas untuk cari ayam, itik, angsa, burung untuk sembelih. Ikan tak jadi. Walaupun tuan maritim pergi pancing dapat ikan jos sama besar dengan surau, tapi tak boleh korban walaupun darahnya berguling-guling, tak dikira sebagai sembelihan. Ini pula nak tahu ustaz takkan tak boleh ikan lagi banyak darah daripada ayam. Jangan. Sebab itu pandangan Ibn Abbas, bukan pandangan ustaz ni. Pandangan Ibn Abbas boleh untuk unggasan. Wallahualam. Mudah-mudahan. Aku ada tanya Ada persoalan. Tak ada Ustaz ada tak? Macam kalau kita ni pada awal kan kita masuk kurban kan. Kalau tanya kita ada soalan ni, kurban tu ni, kurban. So adakah dia termasuk wajib dia salah jawab ni kurban itu kurban. Adakah masuk banyak kali korban. tak kali dia jawab tanya kita kurban ni kurban. Mulai tanya tu kurban. Adakah jawapan kita kurban kalau masuk ada kita membawa wajib. Okey. Nawaitu ni apa? Nawaitu. Dia sebenarnya sebut korban ke segi umum lafaz tak ada nazar. Tak ada nazar. Tetapi kalau dalam satu daerah, satu negeri itu menyatakan demo korban tu ni. Kawal korban. Demo korban tu ni, kawal korban jadi wajib. Sebab daerah dia boleh sebut kawal korban, kawal wajib korban. Maka kena guna itu. Al-adah muhkamatun. Adat di suatu tempat itu sebagai mahkamah, sebagai penghukum. Tapi kalaulah tempat tu memang korban insya-Allah. Tapi tak jadi wajib sebab kampung dia tu korban itu kadang-kadang tak korban pun. Korban. Ulu-ulu korban. Gitu. Tapi kalau negeri daerah tu macam di Kelantan kata ni korban wajib. Sebab dia memang orang dia sebut korban dia jadi korban. Ini ingat apa beza korban wajib korban sunat? Korban wajib tak boleh makan boh. Korban sunat boleh makan 1/3. Daging dapat 30 kilo, dapatlah 10 kilo. Tapi kalau yang nazar atau yang wajib ataupun yang qada yang wajib, maka tak boleh makan. Itu beza dia. Sebab tu kena hati-hati. Tapi kalau tanya ada korban, insya-Allah kalau ada rezeki itu tak ada wajib lah. Entah nawaitu dia niat dia sebenar untuk korban ataupun tidak. Baik. Nazar ni wallahi aku akan korban perkara ini. Kalau kata aku nak sembelih korban tahun ni. Aku nak sembelih korban tahun ni. Tidak wajib juga dia sembelih ni. Ada orang kata wajib dia sembelih ni. Ini malah dia baru belajar sembelih ayam. Itu pun tak butuh. Klik. Kena lembu seekor. Jenuh dia. Jangan. Kita kata sembelih lembu ni mudah. Pernah sembelih lembu, jangan kita kata alah sembelih dia besar. Okey. Silakan. Saya nak bagi pisau. Silakan sembelih. Tak payah banyak, 10 ekor tengok. Balik terlentang. Seekor pun terlentang. Kena lembu yang ni kelebeh dia tebal ni nak gulung-gulung, nak hiris dulu tarik. Lepas tu duk mikir lagi. Putus pada orang murid bawah ni. Kena ke tak? Nama tak baca lagi tu. Nama ada 7, 3 korban, 2 akikah, 1 makan saja, 1 nak jual. Kau macam mata pula jatuh, ngecik darah, ceruk darah dah bodoh ni.
Akikah kau korban duk tengok gitu. Mata pisau lagi. Memang penat otak, penat tubuh. Kau nak ingat petua pula. Jangan berderet kepada kemaluan, takut hanyut. Jangan kena tulang kering, takut keras. Banyak jangan dah. Ha. Per. Tengok tu. Lambat lagi kau lembu kita 3 ekor tak sembelih lagi. Main jang. Penat sembelih lembu. Saya tahu, saya pernah sembelih ekor seorang. Balik tu lewat petang. Orang gantung kat rumah kepala lembu, ekor lembu lah, apa semua lembu tinggal begitu, makan ke apa kenggor. Esok basuh siang balik. Pewat tu, silap-silap tak semayang. Tak ingat apa, semayang kodok tak begitu. Jangan, betul, pewat. Penat. Tapi tak apalah. Sebab tu, bila pengurusan surah kata 700 minta RM20 untuk beli plastik, beli tali nak bagi kau orang sembelih. Redha lah. Sebelah fisabilillah. Kita 700 rondo. Hak tukar makan. Kalau duduk dengan surah aku memang kena. Memang kena aku tembok. Tak payah korban apa? Tak payah korban. Ni korban dekat 350. Afrika, Remaja 350. Tak payah tengok pun. Duduk kat rumah main game je. Kau main game je lembu dah mati. Tak payah nak niat, tak payah nak susah. Ini aku minta 20 nak beli plastik. Engkau nak beli lagi nak plastik. Nak agih-agih. Kau tak payah beli fikir dah. RM20 je. Nak beli air sangkut sikit. Nak beli kapur. Nak basuh perut sebab kau nak tahan darah nanti. Itu ayat lembu. Kau ingat tahi ikan lembu yang dalam perut tu boleh rembuh macam tu je. Kalau kena kapur lah. Walaupun kapur sini. Kena beli juga. Guna kapur sini kan. Man. Kapur sini je. Tapi kena rendam lama lah lepas tu. Sebab dia akan menghautkan perut. Siap-siap perut kita jadi perut lembu. Tapi kalau kita makan anak beranak jangan gunalah kapur sini. Tapi orang bangla buat kapur sini belakang apa? Dia beli satu tong tu, dia buah lagi. Cuci, rendam. Orang, dia pun hodok. Orang. Kalau ada mesin basuh, minum second hand, bubuh lagi. Buah itu. Keluar habis. Itu rahsia dia. Jadi RM20 bagi lah. Kalau upah orang sembelih, sekarang orang ambil 100, 120, satu ekor lembu tu. Itu dia bagi kalau kita nak bagi token kat dia, kalau nak beli kat harga RM20 ke, boleh lah. Mungkin kau nak korban. Atau hak berlaku Dan pergi kalau kita tak korban sekalipun, kita tolonglah. Tengok darah balik, ingat pengorbanan, kemudian tolonglah mana yang kita boleh. Janganlah, saya pesan kalau jangan duk main pisau depan orang. Pisau aku tajam. Onok tu. Zat renok. Nama mahal. Jerman apa? Brazil. Venezuela. Apa katanya? Pakistan. Dia bukan gini ya. Sampai habis 7 ekor lembu orang yang habis. Dia dah pakai pisau. Kili siku ke belakang macam dia kumsah pencet. Tak payah buat masa tu. Waktu bukan apa. Bukan nak marah sangat apa. Engkau akan jadi sebagai bahan umpatan nanti. Teruslah kita dah ngumpat dia. Natan tu mari semak. Wah, kau bisa ada tak bohong natan. Patut lagi nak banyak aku lemah benar. Jadi memang tak apa wajib bukan orang lain, aku sendiri. Memang kena lah. Dalam ceramah memang aku tembok. Tapi tak tahu siapa lah. Tapi kalau tembok di surah yang sama, orang tahulah orang mana. Sebab dia selalu dia tu tak tahu. Pisau tajam dia. Tak ada kita tak apa lagi. Mestinya pisau tu. Tak boleh untuk sembelih saja. Tak dia tak sembelih. Kena lah. Jadi kita nak korban, tak ada korban, tolong bantu supaya pahala korban itu akan dapat juga kepada kita. Tak banyak sikit sekurang-kurang ya. Habis dah? Ada? Atau ada basic macam mana? Tanya ni mana? Kau tanya mana? Sebelah aku tanya kau? Main kutu. Bodoh-bodoh yang main kutu ni. Dan memang nawaitu lah tu. Cumanya adakah tahun tu ataupun tahun akan datang. Tengok tahun lah. Kalau buat kutu pun kena ada perjanjian betul. Sekejap je ada riba. Jadi berdosa pula. Betul-betul. Sebab kita ambil pinjam duit dia dulu masuk kat kita. Lepas tu bulan depan duit kita bagi kat dia pula. Kena ada akad selalu. Sebab takut ada gharar, penipuan. Sebab A dapat dulu, B dapat dulu. Hak Z tu. Kena main hak setahun pula 12 bulan kan. Dah bulan 9. Hak ni pula mati belakang. Macam kita tak ada duit. Kena akad dulu.
Cakap dia, Ustaz Azhar jawab yang bak kutu tu tak. Main kutu. Dia boleh. Masalah bab kita nak apa? Nak dam 700 sekali kutu mungkin berat. Tapi bila ada pusing kan. Lepas tu dia kalau boleh ada takaful. Kutu ada takaful, jaminan. Mana kita buatlah perjanjian lah. Perjanjian dan akad. Okey, bulan ni kita pakat bagi duit kepada Cik Man. Okey, pakat bagi belakang. Bulan depan bagi kepada ustaz ni. Lepas tu bagi bulan depan dia akan bagi kepada ni. Semua akan merasa sekiranya berlaku kematian kepada ni, maka sebab tu jangan sorok main kutu ni. Kena bagi tahu ahli keluarga. Kena bagi tahu sebab dia dah dapat dah 1,200 100 sebulan, 100 sebulan 1,200. 100 sebulan, setahun 1,200 kan. Sekali dapat. Ayah dapat duit mana? Duit kutu. Tapi kalau ayah mati nanti kena bayar lah. Sebab ayah dah ambil ni 11 bulan kena bayar ni. Jangan sorok lah. Konon-konon nak surprise. Oh surprise. Oh tak bagi tapuk mati. Orang kutu mari. Kutu kita tak banyak 1,000 seorang. Sama setahun. Jadi 1,000 seorang 12 bulan. Tak 12,000. 11,000 tak kena bayar. Contohlah. Kena ada akad dan sebagainya. Jadi yang tadi kalau kata tahun ni jadi wajib maka dia tak boleh makan. Rugi boh. Tak boleh makan. 1/3 daging segar tu. Hak tu yang kita nak makan pun. Jangan nak pandai-pandai nak wajib lah. Dah buat sunat tu. Kecuali memang aku tak boleh. Kalau aku tak wajib, aku tak korban. Tu kena wajib jenis macam tu. Kalau tidak sunat lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, aku korban pada tahun ini. Gitu. Sebab tu orang yang tak boleh potong kuku ni, orang yang dah memang niat nak korban tahun tu. Tapi tak jadi wajib. Maknanya aku nak korban tahun ni insya-Allah. Ini yang makruh potong ni. Bagi orang yang tak ada niat lagi, tak apa. Contoh tak ada niat lagi. Mau korban tak? Tak boleh, tak ada tu. Tiba-tiba esok, hari Jumaat esok ni, dengarlah khutbah apa-apa, buat bayar hutang dan sedekah apa, tiba-tiba ada makhluk Allah tu bagi duit kat kita. 10,000. Ni ada aku berhutang. Kalau lebih dah, tak lama dah 7,000. Aku ada lebih sikit, aku bagi kat aku 10,000. Kita putus 10,000 buat apa? Duit banyak sangat ni. Korban lah. Tanya orang, ada. Lembu tak ada, kambing ada. Okey? Kambing berapa ekor? 700. Okey, ambil 7 ekor. Contoh gitulah. Jadi, bermula nak korban lusa tu lah. Mana hari esok baru tak boleh potong kuku. Ada pun yang potong sebelum tak ada masalah. Sebab dia tak ada niat nak korban pun. Yang jadi kita tunggu tu sebab aku nak korban tahun ni. Aku dah bayar pun. Yang tu 1 hari bulan Zulhijjah makruh potong kuku, gugur rambut, kerak dan sebagainya. Kecuali orang yang bertugas keselamatan macam maritim ke, polis ke, apa benda yang tidak dibenarkan. Maka dia andang elok-elok ada supihan tu boleh buang train sikit-sikit sahaja untuk mengelokkan rupa cara itu saja. Boleh. Saya pun saya jumpa KP. Untuk saya minta maaf 10 hari saya simpan. 10 hari je. Tapi saya train. Pasal apa? Saya korban. Aku korban. Mana aku potong kuku? Satu potong kuku makruh Tapi kenapa aku potong? Mana saya tahu? Aku tak cakap aku dah. Saya cakap dah. Datuk tak dengar tu. Jadi macam mana? Datuk tak tahu. Lepaslah. Dia tak berdosa tu. Semuanya makruh. Tidak dielok dan dibenci oleh Nabi lah. Sebab kuku nak jadi saksi nanti. Rambut jadi saksi. Bulu hidung semua nak jadi saksi. Kita sembelih. Maknanya aku tak boleh potong. Tak boleh. Dia tahu dah tadi. Jangan potong. Sampai hari korban. Itulah keadaan dia. Okey. Sebab dia jenis-jenis ni nak nampak selabut. Macam banduan lari daripada penjara ni. Itu kita train sikit-sikit lah mana yang ni. Kau dah tukar bulu hidung dengan janggut tu kerak. Parut lari. Bersin. Bulu hidung rupanya nak pakai janggut. Jadi train lah tu kerak sikit. Kau dah macam tu sekali lah. Sebab orang nak mari dekat pun jadi orang takut. Jadi lagi-lagi dekat reception dan sebagainya tidak melambat. Saya buat kemas train sikit-sikit. Hari sebenar tu barulah cukup. Supaya dia jadi saksi. Setiap bulu-bulu yang ada pada binatang itu bersaksi. Sebab itu sunnah besar ni. Unta, kerbau, lembu semua bawah. Ikut darjat dia. Unta, kerbau, lembu, kibas, kambing berdiri. Dia punya sesuatu dia. Sebab ini bulu lagi banyaknya. Tak. Tapi kalau kau bawa apa ni unta tu botak tak kira. Kira unta tu botak.
Kira unta tu memang dia besar dan bulu banyak. Gitu. Ni kira orang dia botak ustaz. Kebal lagi banyak bulu jangan. Mana kira orang botak gitu. Macam ambil semayang lah. Orang botak bukan botak dari dia luar. Dia bukan ambil sini, bukan sini muka dia. Sini bukan muka ni, orang ni palon ni yang muka dia nya. Tempat asal orang biasa tumbuh rambut. Ni basuh. Kalau tak ada langsung pas sini, ni basuh. Mana muka tu? Ni muka tu bukan muka. Kepala, muka ni orang tengok depan apa. Kita pekuk muka atas gandum, hak mana gandum melekat, tu muka. Tok guru saya ajar dulu, mungkin atas pasir musembang muka atas pasir. Dia kata bodoh atas pasir bergandum tak? Bedak, sembang atas bedak. Maka hak mana melekat tu, itulah muka kita. Wajah. Lepas tu lebihkan sikit sampai syah mata, sampai ujung dagu, sampai tempat tumbuk. Walaupun sini, lah ni. Sini. Ni bukan muka apa, ini kepala dia. Bukan botak, dari dia luar. Tukar bahasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada tak? Ada? Korban, akikah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan taqabbal minna, Allah terima akikah korban kita insya-Allah pada tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.